Assalamualaikum, salam sejahtera. Berjumpa lagi kita dalam sesi PDP online bersama saya Cikgu Nur Ali Syam untuk bahagian kedua, bab 6 sudut dan tangen bagi bulatan. Untuk sesi kali ini kita akan sambung masih lagi dalam 6.1 sudut pada lilitan dan sudut pada pusat yang dicangkum oleh suatu lengkok. Objektif pembelajarannya juga sama, namun kita akan sentuh juga berkenaan 6.1.2 bagi menyelesaikan masalah yang melibatkan sudut dalam bulatan. Mari kita lihat hubungan sudut dan lengkok dalam bulatan bagi dua sudut yang berbeza tempatnya, satu pada lilitan dan satu pada pusat bulatan. Untuk makluman kepada semua murid, saiz sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok yang sama, saiznya adalah 2 kali ganda lebih besar berbanding saiz sudut pada lilitan bulatan. Sebagai contoh, untuk rajah yang di sebelah kiri, sudut PQR yang ditandakan sebagai X, lengkoknya adalah PR, iaitu PR mencangkum sudut X. Manakala sudut POR yang ditandakan sebagai 2X, ianya dicangkum oleh lengkok yang sama, iaitu lengkok PR. Maka yang demikian, oleh kerana kedua-dua sudut ini dicangkum oleh lengkok yang sama, atau dalam erti kata yang lain, lengkoknya mempunyai panjang yang sama, maka dengan itu sudut pada pusat adalah 2 kali ganda lebih besar berbanding sudut pada lilitan bulatan. Lihat untuk rajah yang kedua. Sudut 2X pada pusat bulatan dicangkum oleh PR, lengkok PR. Walaupun berbeza sedikit bentuk rajahnya, namun yang demikian, jika kita perhatikan untuk sudut PQR yang ditandakan sebagai X, ianya dicangkum oleh lengkok PR yang sama yang mencangkum sudut 2X. Maka dengan itu, sudut pada pusat bulatan adalah 2 kali ganda lebih besar berbanding sudut pada lilitan bulatan. Untuk rajah yang ketiga, sudut 2X dicangkum oleh PR, di mana 2X ini adalah sudut pada pusat bulatan. Untuk sudut X pula, sudutnya adalah sudut pada lilitan bulatan. Kedua-dua sudut ini dicangkum oleh lengkok PR yang sama. Seperti yang cikgu katakan tadi, sudut pada pusat adalah 2 kali ganda saiznya berbanding sudut pada lilitan bulatan. Sama halnya untuk rajah yang keempat. Sudut POR dicangkum oleh lengkok meja PR yang ini. Macam mana kita ingin tentukan? Lihat tanda gelembung yang ini. Ini adalah arah yang menunjukkan lengkok yang dicangkum oleh sudut ini adalah pada arah yang sama. Ini dan yang ini. Maksudnya dia menghala ke bawah. Untuk sudut PQR pula, yang ditandakan dengan X, tandaan sudut ini menghala ke bawah bermaksud ianya dicangkum oleh lengkok PR yang sama. Dengan menggunakan konsep yang sama, yaitu apabila terdapat 2 sudut, satu sudut pada lilitan, satu sudut pada pusat, dicangkum oleh lengkok yang sama panjang, maka sudut pada pusat adalah 2 kali ganda saiznya berbanding sudut pada lilitan bulatan. Untuk membantu murid lebih faham tentang apa yang cikgu terangkan tadi, cuba perhatikan dan teliti video simulasi yang berikut. Sekiranya terdapat 2 sudut, yang mana sudut pada lilitan dan sudut pada pusat bulatan dicangkum oleh panjang lengkok yang sama. Dalam video ini lengkoknya adalah QR. Diperhatikan bahawa
sudut pada pusat adalah sentiasa 2 kali ganda lebih besar berbanding sudut pada lilitan bulatan. Okey, perhatikan lagi. Kita akan ubah lagi salah satu daripada 2 sudut tersebut. Okey, sekarang nilai sudut pada lilitan bulatan adalah 50 darjah, namun yang demikian sudut pada pusat bulatannya adalah 2 kali ganda lebih besar. Kemudian kita ubah lagi kepada bentuk yang berikut, masih lagi saiz pada untuk memudahkan lagi murid faham tentang penerangan cikgu tadi, cuba perhatikan video yang berikut. Dalam video ini, murid akan dapat perhatikan perbezaan antara 2 sudut ataupun 2 saiz sudut pada pusat bulatan dan sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh panjang lengkok yang sama. Perlu diingatkan bahawa sudut pada pusat bulatan adalah sentiasa 2 kali ganda lebih besar berbanding sudut pada lilitan. Yang penting syaratnya adalah 1 sudut pada lilitan, 1 sudut pada pusat, dan kedua-dua sudut itu dicangkum oleh panjang lengkok yang sama. (80 kepada 40), 180 kepada 90. Ubah lagi bentuknya. Ada pelbagai bentuk yang boleh diperhatikan dalam video yang ini. Mari kita cuba contoh 5. Tentukan nilai X dan nilai Y bagi setiap yang berikut. Untuk soalan A, sudut X dan Y adalah sudut pada lilitan bulatan, manakala sudut 80 darjah adalah sudut pada pusat bulatan. Oleh kerana ketiga-tiga sudut ini berkongsi lengkok yang sama, maka dengan itu sudut pada lilitan adalah separuh daripada sudut pada pusat. Sudut pada pusat adalah 80 darjah, maka separuh daripadanya adalah 40 darjah, merujuk kepada nilai X dan Y. Seperti ini jalan kerjanya. Untuk soalan B pula, sudut 35 darjah adalah sudut pada lilitan bulatan, manakala sudut X juga adalah sudut pada lilitan bulatan, sementara itu sudut Y adalah sudut pada pusat bulatan. Dalam bahagian 1, penerangan dalam bahagian 1, cikgu telah sentuh tentang apabila terdapat 2 sudut pada lilitan bulatan dengan lengkok yang sama, maka kedua-dua sudut itu akan mempunyai nilai yang sama besar. Maka dengan itu X nilainya adalah sama dengan 35 darjah. Manakala untuk nilai Y pula, ianya adalah 2 kali ganda saiz 35 darjah, iaitu 2 darab 35 darjah sama dengan 70. Seperti ini. Untuk soalan C pula, kita perhatikan tandaan sudutnya. Sudut 140 darjah berada pada pusat bulatan, X juga pada pusat bulatan, dan Y adalah sudut pada lilitan bulatan. Tandaan sudut Y ini berada ataupun menghala ke atas, maksudnya ini adalah lengkok yang mencangkum sudut Y. Begitu juga dengan X. X tandaan sudutnya menghala ke atas, maka sudut X ini dicangkum oleh lengkok yang sama yang mencangkum sudut Y. Maka untuk mendapatkan nilai X, kita tidak berpandukan kepada Y, tetapi kita berpandukan kepada 140 darjah. Kerana satu putaran lengkap adalah 360 darjah, maka X adalah hasil tolak 360 darjah tolak kepada 140 darjah.
sama dengan 220. Dan dengan itu kita akan dapat memperolehi nilai Y. Y adalah separuh daripada nilai X. Seperti ini. X adalah 220 darjah, Y separuh daripadanya 110 darjah. Sebagai latihan pengukuhan untuk penerangan yang tadi, murid boleh cuba menjawab soalan uji minda 6.1C pada buku teks muka surat 139, soalan nombor 1 ABC, dan juga soalan nombor 2 ABC pada muka surat 140 buku teks masing-masing. Sila jawab soalan ini dalam buku latihan dan nanti kongsikan kepada guru mata pelajaran. Sekarang kita teruskan untuk hubungan sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh lengkok yang tertentu. Ada dua keadaan bagi sudut-sudut pada pusat bulatan yang dicangkum oleh suatu lengkok. Keadaan yang pertama adalah saiz sudut adalah sama jika panjang lengkoknya sama. Seperti ini. Untuk sudut POQ dan sudut QOR, kedua-duanya ditandakan dengan X, yaitu mempunyai nilai saiz yang sama, saiz sudut yang sama, jika PQ dan QR adalah sama panjang. Keadaan yang kedua adalah perubahan saiz sudut adalah berkadaran dengan perubahan panjang lengkok. Jika sudut X pada pusat bulatan, lengkok yang mencangkumnya adalah Y cm, manakala untuk suatu sudut, nilainya akan dua kali ganda sekiranya lengkok tersebut adalah dua kali panjang PQ ataupun 2 kali Y cm. Jadi untuk lebih memahami penerangan ini, cikgu sediakan video simulasi dalam slide yang berikut. Perhatikan video yang berikut. Di sini murid akan dapat memperhatikan perubahan sudut dan panjang lengkoknya. Oke, sekarang sudut kedua-duanya 24 darjah. Perhatikan panjang lengkoknya adalah 1 cm. Bila cikgu ubah semula kepada 48 darjah kedua-duanya, maka panjang lengkok bagi PR dan QR adalah sama, 2 cm. Cikgu sambungkan juga garisan S kepada O ataupun jejari tambahan. S kepada O, dan cikgu buat ukuran QS. QS diandaikan sebagai 4 cm, 2 kali ganda berbanding PR dan QR. Maka perhatikan saiz sudutnya akan menjadi 2 kali ganda daripada 48 darjah darab 2 sama dengan 96 darjah. Maka dengan itu seperti biasa, bagi memantapkan lagi pemahaman murid dalam penerangan yang tadi, cuba jawab soalan uji minda 6.1 di muka surat 141 di dalam buku teks Matematik Cengketan 3. Jawab soalan ini di dalam buku latihan masing-masing. Soalan nombor 1 ABC dan soalan nombor 2 AB. Setelah selesai soalannya, nanti boleh kongsikan dengan guru mata pelajaran untuk semakan. Kita teruskan untuk hubungan sudut dan lengkok dalam bulatan bagi yang berikut. Untuk sudut pada lilitan bulatan yang dicangkum oleh diameter, nilai sudutnya adalah 90 darjah. Jika PQR, yang ini, PQR, merupakan diameter bulatan, maka bila terbentuk segitiga di dalam bulatan itu, dengan syarat ketiga-tiga bucu segitiga menyentuh lilitan bulatan ataupun bucunya berada pada lilitan bulatan, maka salah satu daripada bucu tersebut akan membentuk sudut 90 darjah. Jadi cuba lihat dan perhatikan video yang berikut. Dalam video berikut terdapat satu bulatan dan di dalamnya terdapat satu segitiga di mana setiap segitiga ataupun bucunya ini menyentuh lilitan bulatan. Okey, segitiga ini pada asalnya adalah segitiga
sama sisi dengan saiz sudut pedalamannya adalah 60 darjah. Hasil tambahnya 180 darjah. Kita akan jadikan salah satu sisinya sebagai diameter. Perhatikan, PR ini pada asalnya adalah perentas, tetapi apabila kita panjangkan dan lalukan pada pusat bulatan, ianya akan menjadi diameter. Dan apabila terbentuk diameter, sudut pada bucu Q ini akan sentiasa bernilai 90 darjah walau dimanapun cikgu letakkannya pada lilitan bulatan. Syarat ini hanya berlaku sekiranya terdapat diameter. Sekarang yang ini bukan diameter, maka sudut pada Q bukan lagi 90 darjah. Bila kita jadikan QR sebagai diameter, maka P akan menjadi 90 darjah. Seperti itu. Diharap video ini dapat membantu murid memahami apa yang cikgu terangkan sebentar tadi. Contoh 6. Raja di sebelah menunjukkan bulatan berpusat O. Raja berpusat O dengan titik-titik P, Q, R, S terletak pada lilitan bulatan. Diberi bahawa PR yang ini dan QS merupakan diameter, kita akan tentukan nilai Y. Untuk menentukan nilai Y, kita akan cari dahulu berapakah nilai sudut X. X ada 2 di sini, tetapi kita tahu tadi apabila terbentuk segitiga di atas diameter, di mana setiap bucu segitiga ini menyentuh lilitan bulatan, maka bucu yang satu lagi di bahagian ini akan membentuk 90 darjah. Oleh kerana kedua-dua nilai ini adalah X, maka X tambah X sama dengan 90 darjah. Oleh yang demikian, kita boleh dapat nilai X. X adalah separuh daripadanya. X sama dengan 45 darjah. Jadi untuk mencari nilai Y pula, kita akan perhatikan yang berikut. X 45 darjah, Y kita tidak ketahui, perlu ditentukan. Tetapi ini merupakan diameter bulatan, maka pada bucu R ini akan membentuk sudut 90 darjah. Maka Y adalah sama dengan 180 darjah, tolak 45 darjah, dan tolak lagi dengan 90 darjah adalah bersamaan dengan nilai Y. Yaitu Y sama dengan 45 darjah. Seperti itu. Sekarang, coba lihat contoh 7. Sebuah arca dibina dalam bentuk bulatan berpusat di O seperti pada raja di sebelah. Titik-titik pada lilitan membentuk lengkok PQ yang sama panjang dengan QR, yaitu PQ panjangnya adalah sama dengan lengkok QR. Garis SQ adalah garis yang melalui O, bermaksud SQ adalah diameter bulatan. Tentukan nilai sudut QSR dan sudut PQS. Untuk mencari sudut QSR dalam soalan yang pertama, kita akan menjadikan sudut 50 darjah ini sebagai panduan. Kerana sudut 50 darjah adalah sudut pada pusat yang dicangkum oleh QR, manakala sudut QSR dicangkum oleh lengkok yang sama juga. Maka dengan itu, sudut QSR adalah separuh daripada 50 darjah, 25 darjah. Untuk mendapatkan sudut PQS, kita perlukan sudut PSQ dahulu dan sudut SPQ. Sudut PSQ adalah bersamaan dengan sudut QSR. Kerana dalam soalan PQ sama panjang dengan QR, bermaksud lengkok ini dan ini sama, maka dua sudut yang berada pada lilitan bulatan akan mempunyai nilai yang sama. Di sini 25 darjah, di sebelahnya pun 25 darjah kerana panjang lengkok yang sama. Maka tinggal sudut pada bucu P. Sudut pada bucu P kita perolehi dengan menggunakan konsep segitiga yang terbentuk di dalam bulatan di mana tapaknya adalah diameter. Maka sudut pada bucu di atasnya adalah 90 darjah. Maka untuk mendapatkan sudut PQS adalah bersamaan dengan nilai 180 darjah,
tolak 25 darjah, tolak 90 darjah. Nilainya adalah bersamaan dengan 65 darjah. Okey, sebelum mengakhiri video untuk sesi kali ini, latihan pengukuhan yang terakhir, uji minda 6.1i, soalan nombor 1, 1A, B, C, dalam muka surat 142 buku teks masing-masing, perlu diselesaikan dalam buku latihan, dan juga soalan nombor 2, muka surat yang sama. Selain daripada itu, cikgu mahu juga murid cuba apply soalan yang melibatkan penyelesaian masalah muka surat 143 uji minda 6.1f. Jadi apa-apa pun, cikgu harapkan dalam penerangan ini murid dapat menguasai, sekurang-kurangnya dapat memahami bagaimana menyelesaikan masalah yang mudah. Jadi boleh kembangkan ilmu tersebut, cuba selesaikan soalan aras tinggi seperti soalan penyelesaian masalah, soalan muka surat 143 yang ini. Okey, sekian sahaja untuk sesi kali ini. Cikgu berharap apa yang cikgu sampaikan dapat difahami oleh semua murid. Sampai berjumpa lagi untuk bahagian ketiga dalam sesi yang akan datang, insya-Allah. Assalamualaikum dan terima kasih. Ciao.